Hai, Assalamualaikum. So, bertemu kita kembali, jom belajar Adventure bersama saya. Okay. Untuk kali ni kita akan belajar macam mana kita nak mendaftar ataupun kita nak masuk login ke dalam App Adventure. So, pertama sekali kita akan pergi kepada laman web Adventure. Okay. Alamatnya ialah, okay, sekejap saya besarkan. Okay. So alamatnya ialah App Adventure. Okay. App Adventure .mit.edu. Okay. So itu ialah alamat rasmi untuk App Adventure. Okay. Okay, ini laman web rasmi App Adventure. So di dalam laman web ni, kalau kita tengok, dia ada menu Create Apps, About ni menceritakan semua berkaitan dengan App Adventure, Team, Trainer, App of the Month. App of the Month ni ialah apps yang dihasilkan oleh sesiapa saja dan diupload, dan sekiranya terpilih akan disenaraikanlah di dalam website App Adventure. So educator, kita ada teach, tutorial dan sebagainya. Ada news, resources dan juga blog. Okey. Di sini dia telah menceritakan beberapa, kalau kita tengok statistik, ada beberapa statistik user aktif. So ini berapa ramailah yang dah menggunakan App Adventure untuk membangunkan aplikasi terkini, mobile apps. Okey, kalau kita tengok, tanpa membuang masa, kita terus masuk ke dalam App Adventure. Okey, so macam mana nak masuk? Paling mudah ialah kita pergi kepada Create Apps. Okey, klik pada Create Apps. Okey. Di sini dia akan minta kita sign in ataupun kita log in. Okay, MIT App Adventure dia menggunakan user dan password Google ataupun Gmail kita. So bagi sesiapa yang tidak ataupun masih belum mempunyai akaun Gmail ataupun akaun Google, jadi perlulah untuk daftar dahulu akaun Gmail ataupun Google. Tapi saya rasa dan saya percaya semua orang dah ada, sebab bila mana kita nak menggunakan telefon bimbit, terutamanya telefon Android, kita akan perlu memasukkan user dan password Gmail ataupun Google account. So di sini saya akan masukkan alamat email saya. Contoh di sini saya masukkan nama saya. So di sini saya akan menggunakan sebagai Waris Publisher @gmail.com. Okay. So klik next, dan kita akan masukkan kita punya password. Next. Okey, pertama sekali dia akan keluar satu paparan di mana dia akan senaraikan semua projek yang kita dah pernah ada. Okey. So kalau para yang menonton ni melihat memang kosong, kalau yang tidak pernah membuat ataupun membina apps, memang akan kosong. So di sini saya pernah membangunkan satu apps dinamakan Dadu. Jadi saya ada senarai satu apps di sini. Okey, kalau perasan, waktu kita mula-mula buka tadi, dia ada satu dipanggil splash screen. So untuk splash screen ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut nanti, sebab dia melibatkan bagaimana kita nak set up kita punya device, Android device, ataupun kita nak set up kita punya
emulator untuk kita cuba lari nanti, ataupun kita uji lari kita punya apps nanti. So kalau keluar dia punya Windows Welcome to App Inventor, just click continue, dan tiba-tiba tadi macam mana nak dapat balik yang splash screen tu. Jadi kita pergi balik semula pada help, show splash screen. Okay, itu ialah berkaitan bagaimana kita nak log in kepada MIT App Inventor. So kita tak buat apa-apa lagi, saya just terangkan berkaitan dengan apa yang ada di dalam ni lah. Okay, untuk kita memulakan suatu projek, di sini ada button untuk start new project, ataupun kalau kita dah tak nak projek tu, kita boleh klik dan move to trash. Okay, ataupun kita boleh publish to gallery. So kalau kita nak projek ini untuk kita publish pada gallery App Inventor, boleh juga. Okay, ini ialah dipanggil shortcut menu. Okay, so kalau kita perasan dalam my project ada juga start new project, sama sebenarnya. Okay, so my project akan senaraikan semua projek yang ada. Okay, import project.aia. Okay, bila kita dah ada satu-satu projek ataupun yang dah siap, kita boleh import ke dalam kita punya projek. Mungkin ada seseorang dah bangunkan satu apps, jadi kita nak terus ambil yang ni di .aia ni dikira macam dia punya source code ataupun dia punya kod sumber bagi projek tersebut. Okay, so kita boleh ambil daripada komputer ataupun daripada repository. Kalau kita download daripada internet, save to kita punya komputer, jadi kita akan import project from my computer. So di sini kalau ada projek, kita boleh save project as, checkpoint, dan kita boleh export. So kalau projek ni, okay, dadu ni saya nak kongsikan kepada kawan-kawan yang lain, saya boleh pergi my project dan export. Jadi bila export tu, projek ni akan save, kod sumber ni akan kita save ke dalam komputer kita. Okay, jadi kita bila dah save.aia tu, kita bolehlah sharing pada kawan-kawan kita, dan kawan-kawan kita bila import, dia akan dapat macam mana yang kita buat tadi. Okay, okay, selepas tu kita ada menu connect di sini. Okay, connect ni kita akan connect kita punya projek nanti. Yang pertama mungkin kita akan connect dengan AI Companion. AI Companion ni maksudnya kita install satu apps di dalam phone kita. So bila kita connect dalam AI Companion, dia akan bagi satu QR code ataupun satu kod untuk kita masukkan dalam phone. Jadi kita boleh review, kita boleh test, try, boleh cuba kita punya apps macam mana rupanya bila berada dalam telefon pintar tu. Okay, kalau emulator, contoh kita tak ada phone, kita boleh running dalam kita punya komputer. Okay, dan juga USB pun kita akan menggunakan phone jugalah. Cuma kita kena install seperti driver untuk phone kita. Okay, so selepas tu kita ada refresh, kita nak refresh balik connection, kita nak reset connection kalau kita dah buat dengan kita punya phone, dan juga kita boleh buat hard reset. Ini sama macam hard reset kita punya telefon lah, ataupun reset to factory. Okay, build. Di sini ada dua. Satu ialah provide QR code .apk, dan satu lagi ialah kita save .apk tu kepada my computer. .apk ni ialah satu apps yang kita dah ready, kita nak install dekat mana-mana handphone. Jadi kita boleh save, kita provide QR. Jadi kita ambil phone dan kita ambil mana-mana QR scanner, kita scan pada kita punya laptop ni, dan dia akan download kepada phone kita. Itu yang cara pertama. Cara yang kedua ialah kita akan save dalam komputer, dan juga kita boleh sharing apps kita tu kepada kawan-kawan kita, mungkin melalui WhatsApp, media sosial yang lain, ataupun kita boleh hantar menggunakan email. Okay,
Ini kalau dah siap lah kita punya semua kita punya apps tadi. Okay, so kita pergi kepada setting. Okay, setting ni kita tak selalu akan pakai. Satu, dia ada disable project auto load. Nanti kita akan terangkan kemudian, dan juga enable open dyslexis. Okay, so seterusnya kita ada help. Help ni ada macam-macam lah. Kita boleh pergi kepada library, extension yang tak ada dalam ni, tutorial macam mana nak buat, troubleshooting, forum dan sebagainya lah. Okay, okay, seterusnya My Project ni sama sebenarnya dengan My Project yang ni, sama. Ini ialah kita punya shortcut menu. View Trash pun sama shortcut menu untuk kita tengok yang kita dah apps yang kita dah masukkan ke dalam trash lah. Kita dah tak nak tadi, mungkin kita nak semula kan. So ada gallery, guideline, report and issue dan sebagainya. Yang lain-lain saya tidak perlu terangkan. Okay, so ni macam biasa nak ubah bahasa, tapi biasanya kita takkan ubah lah. Okay, so di sini ada untuk kita log out. Okay, tengok profile dan sign out. So kalau dah sudah kita semua, kita akan sign out lah. Okay, so itu untuk permulaan macam mana nak login dan juga pengenalan lah kepada apa yang ada di dalam MIT App Inventor ini. So kalau dah settle semua, adalah lebih baik kita sign out. Okay, so itu saja untuk berkaitan dengan kita punya pengenalan dahulu, macam mana kita nak masuk, apa yang ada dalam menu, dan macam mana kita nak sign out. Jadi nanti kita akan bergerak kepada video yang seterusnya, di mana kita akan pergi lebih lanjut bagaimana untuk kita menggunakan MIT App Inventor. So itu dulu untuk setakat ini. Okay, sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.